Okey, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pegawai-pegawai ILKKM yang saya kasihi sekalian, yang berusaha pengarah, timbalan pengarah ILKKM di seluruh Malaysia, pegawai-pegawai kanan yang merupakan pentadbir, pegawai-pegawai kanan yang merupakan pegawai akademik yang menguruskan aspek-aspek pelatihan dan juga professional development pegawai-pegawai, seterusnya pengajar-pengajar dan hadirin-hadirat yang dikasihi Allah SWT sekalian. Jadi pada pagi ini kita akan berbincang mengenai satu topik yang berkaitan dengan IBAS dan macam mana nak gunakan IBAS ini bagi tujuan pendaftaran pelatih bagi sesi 2022, terutama kepada pelatih-pelatih yang bukan basic, maksudnya pelatih lanjutan ataupun pelatih pengkhususan. Baik, tanpa buang masa lagi, izinkan saya untuk sharekan slide bersama-sama dengan saya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian. Adalah pegawai-pegawai LMS, ada bersama saya pegawai LMS. Mungkin ada yang nak tahu siapa-siapa pegawai LMS yang terlibat. So saya akan maklumkanlah sekarang yang bersama saya. Kalau saya ada terlepas pandang, nanti anda boleh rujuk kepada memo. Saya akan hantar satu memo untuk anda jadikan rujukan bagi tujuan perhubungan lah dengan pegawai-pegawai LMS ILKKM Sungai Buloh, dan boleh dapatkan bantuan daripada mereka secara direct. Dan jika berlarutan sebarang challenges ataupun cabaran itu, boleh maklum juga kepada saya dan insyaAllah tim saya akan sentiasa membantu anda daripada masa ke semasa. So kita ada Puan Arwani, kita ada Puan Hamizah, kita ada Puan Suzita, kita ada Encik Syukri, kita ada so kita ada beberapa pegawai LMS yang ada bersama saya pada pagi ini. So pegawai-pegawai lain juga akan sedia membantulah. Alright, so tanpa buang masa lagi, so apa yang saya sedang tunjukkan kepada anda ini adalah muka depan, interfaces, the main interfaces of the IBAS. So if you are students or if you want to tell your students, the first steps that you need to understand is the IBAS is already archived in the Google search. So the primary important thing is to go into the link. So to go into the link is basically type IBAS. IBAS is stand for ILKKM Blended E-Learning System. IBAS, whether you type IBAS or you type ILKKM Blended E-Learning System, the Google search engine are going to be identified as follows. And then after the identification being done, then you can proceed to click those IBAS ILKKM Sungai Buloh. Okay, just to give you some insight, sepanjang pembintangan saya ni, saya mohonlah kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, just interrupt me directly, tak perlu tunggu sampai sesi soal jawab dan sebagainya. Kita cuba buat yang terbaik dan paling sesuai lah. Saya pun tak nak kepada sangat formal lah, kita lebih pada berbincang dan follow up. Dan jika ada lagi cabaran-cabaran lain, insyaAllah kita akan bantulah sebelum 3 hari bulan 2 ni. Okay, so ini adalah muka depan kita punya IBAS, dan di bawah IBAS ni kita ada 6 different link that are able to go to proceed with another link. So yang ini adalah contoh untuk kita login ke dalam kita punya IBAS. So kita ada ebook, kat sini dah ada ebook sebenarnya. So ebook ni anda boleh gunakan. Sebentar lagi nanti saya akan sharekan juga link, di mana dalam link tu akan ada dua dokumen, dan dua dokumen ini adalah saya dapat, bukan daripada saya. Dokumen ini saya dapat daripada sahabat saya, daripada ILKKM Pergigian. So mereka dah buat manual lah. So anda boleh gunakan manual ni untuk share, untuk edit dan sebagainya lah. So kalau anda nak dapatkan yang PowerPoint, anda boleh rujuk sendiri kepada pegawai yang berkenaan. Saya tak ingat nama pegawai, tapi nanti saya maklumkan lah kalau saya ingat. Okay, so kat sini ada ebook mengenai penggunaan LMS. So anda boleh klik untuk learn to use dan sebagainya. Selepas selesai, maka anda dah boleh gunalah LMS kita. So LMS adalah stand for Learning Management System. Dia adalah sangat komprehensif dan mempunyai teknik yang robust untuk menjalankan pelbagai aktiviti pembelajaran, PDP, ulang kaji, dan kita gunakan sebahagian daripada portion itu untuk tujuan latihan. Kita gunakan sebahagian daripada portion itu untuk tujuan memudahkan sistem pendaftaran pelatih. Itu saya kena ingatkan kepada tuan-tuan dan puan. Mungkin ada nanti yang berandaian dan beranggapan, kenapa pakai IBAS untuk daftar student sedangkan IBAS ni adalah LMS. Okay, untuk makluman, LMS memang dia boleh buat macam-macam benda. So salah satu modul yang kita cuba nak promote kepada pegawai-pegawai di ILKKM semuanya adalah basically betapa mudahnya kita menggunakan sistem ini bagi tujuan menerima pendaftaran pelatih dan seterusnya membuat rekod dan membuat dokumentasi dengan lebih cepat dan pantas lah.
So itu yang pertama. So yang kedua adalah anda kena maklumkan kepada student anda untuk pergi ke bahagian login. Login ini berada di dua tempat. Pertama, di bawah ini kita ada login now. Ada satu function login now. So anda boleh pergi ke bawah. Di bawah ini adalah pemakluman-pemakluman site announcement yang baru. So kepada mereka yang baru datang kepada ILKKM Blended E-Learning System IBEST, untuk makluman lah tuan-tuan dan puan-puan, IBEST adalah salah satu daripada produk inovasi ILKKM Sungai Buloh yang telah dinobatkan oleh Kementerian Kesihatan sebagai anugerah khas juri. Saya kena bagi tahu sebab ada sebab kenapa bagi tahu ni, kerana mungkin ada yang cuba tertanya-tanya lah, basically adakah IBEST ni underground project ke dan sebagainya kan. So itu adalah tidak benar. IBEST telah dibentangkan kepada peringkat setiausaha bahagian dan IBEST ni juga sedang dalam proses pendigitalan secara umum. Maksudnya kita dah bincang dengan serius lah dengan pihak ICT dan lain-lain, dan modul-modul yang kita rancang ini adalah modul-modul yang memang menjurus kepada daya upaya yang kita nak supaya tuan-tuan dan puan-puan familiar dan mendapat gist lah about all this thing. Kita juga dah bincangkan sebenarnya benda ni kepada pegawai-pegawai kanan dan pegawai-pegawai yang lain pada bulan 12 yang lepas, iaitu pendaftaran pelatih basic. Tapi biasalah kita kadang-kadang kita akan mudah untuk fokus apabila dia melibatkan tugas kita. Tapi kalau tugas-tugas sahabat lain mungkin kita akan macam kemudian lah. Okay, itu tak ada masalah. Yang kedua, saya ingin maklumkan juga bahawa IBEST adalah salah satu daripada produk inovasi yang telah dinobatkan sebagai tempat pertama bagi kategori terbuka tahun 2021 dalam Malaysian Innovation Technology Competition tahun 2021. So dari segi recognition, award dan sebagainya, IBEST ni terbuktilah mempunyai credibility tersendiri. Oleh yang demikian, kepada pegawai-pegawai yang ada mungkinlah yang masih ragu tentang kejuinan dia, tentang dia punya okey ke tak okey ke, ini bawah server kerajaan ke tidak ke, anda boleh rujuk terus kepada saya sebagai pengurusi LMS untuk pemakluman yang berkaitan. Itu saya perlu maklumkan dulu untuk anda mudahkan proses penggunaan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT sekalian. So yang pertama sekali, anda pergi ke sebelah atas kanan kita ada perkataan login. Anda boleh tekan login. Dan apabila anda tekan login, maka akan prompt lah anda punya username dan juga anda punya password. So kepada pegawai-pegawai yang tidak mempunyai account, maka anda perlu membuat account yang baru. Begitu juga kepada pelatih. Pelatih juga akan create new account. Di bawah ini kita ada satu butang yang dinamakan sebagai "Is this your first time here? Please make sure that the students is able to click this button and create their own credential lah." Maksudnya dia akan create dia punya own email and so on, dia punya account. So saya akan tunjukkan sekarang. Kita ada username dan password. So username bagi student, saya nasihatkan gunakan nombor metrik bagi tujuan memudahkan pencarian mereka dan dokumentasi yang lebih mudah lah. Kemudian nombor metrik tu kalau boleh saya cadangkan buat secara biasa je lah macam contohlah saya ambil nombor metrik student-student PPKP. Okey, BPKP 2021 1 2 3 4 ni contohlah. Okey, anda ikutkanlah kepada username yang sesuai. Kemudian password, masukkanlah password. Password syarat dia mesti mempunyai huruf besar, huruf kecil, nombor dan juga special character. Sebagai contoh, anda tulis IBEST, I huruf besar, B huruf kecil, E dan S huruf kecil, kemudian 2022, nombor dan special character seperti alias. Ini nama alias. Okey, selesai. Email address, pastikan masukkan email address yang betul. Saya galakkanlah anda gunakan email address yang berkaitan dengan personal email address. Saya galakkan je saja. Tapi ada juga pegawai yang nak gunakan MOH punya email address, dipersilakan. Cuma kadang-kadang kalau ada error authentication, anda perlu rujuk kepada pendaftar sistem. Pendaftar sistem IBEST dan juga mungkin daripada pihak OneGov. Kemudian first name adalah nama. Nama ni saya mohon sangat-sangatlah kepada tuan-tuan dan puan untuk menasihati kandidat anda, calon-calon anda untuk mengisi nama penuh. Jangan isi nama dengan huruf kecil, jangan. Kita kena pastikan mereka mengisi dengan serius. Saya ulang, kepada pegawai-pegawai boleh maklumkan kepada pelatih masing-masing, kepada calon masing-masing untuk mengisikan maklumat setepat yang mungkin. Maafkan saya. So kat sini kita boleh letak contohlah saya isi nama. Ini nama saya yang lengkap, Syazwan Aizat
bin Ismail. Kalau saya tak buat begini, maka apabila kita generate sertifikat nanti dia tak keluar seperti mana yang kita mahukan lah. Jadi kalau kita nak dia seperti mana yang kita mahukan, masukkan detail setepat yang mungkin. Kemudian city dan town masukkan daerah masing-masing. So macam saya di Sungai Buloh, saya masukkan sajalah Sungai Buloh. Kemudian country Malaysia macam biasa and your institution. Okey, di bawah ni ada institut-institut, ada 18 institut tak silap saya termasuk BPL. Saya telah selitkan di dalam senarai ini, dan jika ada ILKKM yang tidak masuk dalam kawasan yang telah dinyatakan ini, mohon tuan-tuan dan puan-puan maklumkan untuk tujuan dinobatkanlah sebagai dalam salah satu list IBES ni. Yang kedua adalah type of enrolment. Anda perlu jelas bahawa type enrolment ni terbagi kepada beberapa kategori, dan antaranya adalah pelatih basic, pelatih lanjutan, pelawat, orang awam dan lain-lain lah. So kita memang ke arah nak membuat open learning environment, tapi itu pada masa yang akan datang. Setakat ni boleh jelas apa yang saya terangkan? Kalau jelas, anda boleh tulis butang 1 dekat chat. Anda boleh tanya soalan dekat chat, sebab kalau saya tak able to entertain, saya punya team akan bantu untuk collect all those information and then give me the feedback or give me the idea about the question being arised by all of you. So kemudian kat bawah ni kita ada program enroll. So seperti mana semua maklum, program enroll ni sampai semalam petang pun saya masih update lagi kerana ada pegawai mohon untuk dimasukkan nama-nama program yang berkenaan. So saya ucapkan tahniah dan syabas kepada pegawai yang memaklumkan perkara berkenaan. Kepada pegawai yang melihat senarai-senarai kursus ini tidak ada atau tak wujud atau salah, anda boleh maklumkan terus kepada saya ataupun tim saya yang mana anda selesa lah untuk tujuan pembetulan kerana kita tak nak nanti tersilap lah, terutama apabila nama-nama tu adalah nama-nama khusus. Saya mohon maaf lah kalau ada nampak ada silap, maklumkan, kita akan betulkan secepat mungkin. Okey, ini adalah semester pada Januari 2022. Januari 2022 adalah tahun inilah tahun ini. Pada Januari 2022 ni maksudnya student yang masuk, kalau dia bukan Januari pun tak apalah, kita faham sendirilah maksudnya yang mendaftar pada tahun 2022. Kemudian matric number, kalau pegawai ILKKM, saya cadangkan jangan masuk nombor IC yang full, nanti jadi isu sebab ada orang pernah jadikan isu, oh ini tak berdaftar, bawah mampu dan sebagainya. Sebenarnya bukan tak daftar, benda tu semua ada masa dan progres yang sedang berjalan. Jadi saya perlu cakap sebab saya nak cuba elakkan sebarang spekulasi sebab kalau banyak sangat spekulasi kurang produktiviti itu saya perlu tegaskan lah So kat sini contoh, kalau pegawai ILKKM tak nak masukkan nombor IC pun tak ada masalah. Nak masuk nombor 1, 2, 3, 4 tak ada masalah. Saya kat sini saya masukkan nombor IC saya 1, 2, 3, 4, bukan nombor IC saya pun, tapi kita tak pentingkan sebab IBES ni sistem dia adalah digunakan sebagai tools untuk membantu urusan kita mentadbir urus pembelajaran, pengajaran, latihan kompetensi, latihan profesional dan lain-lain untuk memudahkan proses kerja di mana kita dan komputer berinteraksi secara sangat robust. Itu dia punya gist lah of using all these things. Kemudian kita ada sama juga nombor IC, cuma kalau student minta mereka masukkan maklumat dengan detail lah, dengan betul. Kalau student pun tak nak masuk maklumat dengan betul, maka sertifikat yang akan dihasilkan nanti adalah tidak betul juga Okey, kemudian kita ada dekat sini masukkan nombor telefon. So kepada tuan-tuan dan perempuan, pegawai ILKKM yang tak sudi pun nak share nombor telefon pun tidak ada masalah sebenarnya. Cuma kelebihan meletakkan nombor telefon ni adalah apabila terdapat masalah yang dimaklumkan, maka kita punya tim IBES akan call. Kita kadang-kadang kalau kita susah nak intervene certain challenges, kita akan call pegawai atau kita akan call student untuk help them so that we can rectify the problem as soon as possible. Okay, itu adalah highlight yang penting Dan last sekali adalah please insert your code. Okay, code kat sini saya perlu nyatakan bahawa ia tak ada specific code. Cuma kat sini ada sesetengah pegawai yang mahir menggunakan sistem IBES ni, seperti kawan-kawan saya di ILKKM Pergigian, mereka masukkan kod yang spesifik untuk mereka ambil student-student yang ada kod ni sebagai ahli ILKKM Pergigian contoh. So itu terpulang kepada kreativiti masing-masing lah. Tapi untuk setakat ni, kepada anda yang tak sure apa nak letak, biarkan kosong pun tak ada masalah. Kalau nak letak je lah apa-apa pun. Okay, itu saya punya pemakluman lah Ada soalan kat sini Kalau ada soalan boleh Puan Nuriza Shazlin. Tak perlu huruf besar kecuali untuk nama, lebih sesuai semua huruf besar. Ya, betul. Terima kasih Puan Hamizah atas pemakluman itu. Saya just vibeskan balik semula pemakluman itu untuk memudahkan understanding tuan-tuan. Alright. So antara bahan yang anda perlukan adalah menggunakan link yang berikut bit.ly daftar IBES 2021. Yang ini saya mohon AJK saya untuk bantu typekan dan letak ke dalam chat. Di dalam ini terdapat beberapa dokumen yang biasa dan dokumen yang sensitif. Okay, saya perlu cakap kenapa ada dua bahan, dokumen biasa dan dokumen sensitif. Dan dokumen sensitif itu saya akan bagi masa sahaja
sampai pukul 12 selepas itu saya akan log iaitu yang ini email directory ILKKM iBest pendaftaran pelatih. Ini dokumen sensitif kerana dia ada email dan juga dia ada password untuk pegawai-pegawai yang merupakan manager. Tapi yang ini saya rasa tak ada isu sebab kebanyakan college bermula daripada latihan tahun lepas dan awal tahun ini semua telah ambil maklum tentang perkara ini. Okay. So yang ini adalah bahan yang terkawal. So saya akan tapi saya percayalah kalau ada student nampak pun dia tak akan boleh buka lah sebab you all dah tukar password tu So apa-apa pun itu adalah email manager. So email manager boleh dimasukkan dan mereka akan mengawal selia pegawai dan juga kursus. Okay, ini tanggungjawab manager. Saya akan pecahkan latihan saya ni ataupun penerangan saya ni kepada dua perspektif. Perspektif pertama adalah perspektif manager, perspektif kedua adalah perspektif teacher. Saya akan go as smooth as possible, tetapi bila ada intervention daripada tuan puan yang ingin bertanya soalan, saya akan open. Saya cuba habiskan penerangan ini sebelum jam 9 kerana lepas tu saya akan fokus kepada perbincangan dan follow up. Dan jika perlu dan jika ada keperluan yang tuan-tuan puan rasa macam okey Cik Syazwan, boleh tak kita ada lagi satu sesi untuk buat double check, sila maklumkan segera untuk saya set lah. Mungkin hari Isnin ke kan, sebab hari Isnin tak cuti. Tapi kalau ada pegawai yang bercuti tapi still nak kami bantu, maklumkanlah segera dan kita akan buat. Sebab ini yang kita praktiskan dulu semasa pendaftaran pelatih untuk basic juga Kita buat latihan selama 2 hari, kemudian upon the registration period tu pun kita masih buat lagi check up kita check up balik untuk tengok adakah sahabat-sahabat pegawai pengajar ni telah buat dengan betul ataupun memerlukan penambahbaikan itu saja. Alright, so ini adalah contoh bila anda sudah login. So kepada manager, saya akan terangkan sekarang mengenai role manager yang pertama. So apabila anda manager, ini kepada manager lah, saya takkan pergi lama sebab manager biasanya seorang dua orang je ataupun TPA yang telah dilantik ataupun pegawai-pegawai ICT atau pegawai LMS yang telah dilantik untuk jadi manager. Satu college ada satu manager je kecuali jawatankuasa IBES. Jawatankuasa IBES ada banyak manager sebab kita ada banyak supervision kepada college-college lain untuk tujuan pelaksanaan pendigitalan ni. So kepada manager anda boleh pergi kepada site admin, okey, dan anda akan ada ruang yang dipanggil sebagai courses courses. Dan di dalam courses ni akan ada satu menu utama yang dipanggil sebagai manage courses and categories. Yang ini cikgu tak ada kalau anda adalah teacher, anda tak akan nampak apa yang saya cakapkan ini, tapi anda perlu faham untuk anda maklumkan kepada manager, wahai manager, tolong bantu kami pegawai-pegawai berkenaan untuk ada benda-benda ini. So inilah tanggungjawab manager. So pertama, manager perlu pergi kepada site administrator, kemudian mereka akan ada courses, kemudian mereka akan pergi kepada manage courses and categories. Ini adalah tanggungjawab manager. Siapakah itu manager? Manager biasanya bermula daripada episod yang pertama sebelum ni, kita telah berikan akaun ini kepada TPA ataupun wakil TPA yang terlibat dalam projek IBES ni. So indirectly anda adalah wakil IBES college masing-masing lah. So anda boleh belajar dengan lebih lanjut. Kita akan mula training IBES ni, tak silap saya as soon as bulan 2 ataupun as late as bulan 3 kita akan start buat training lah in a sequential manner. Sebab ada setengah-setengah program, ada setengah-setengah college yang dah nak gunakan IBES ni untuk tujuan PDPR. So kita pun tak ada masalah. We are very happy about that. Okay, so saya tunjukkan sekarang, katakan ni saya ambil contoh saja kepada ILKKM yang terlibat. Tolong jangan kecil hati kalau ada something yang saya maklumkan saja sebab saya nak bagi contoh. Okay, so ILKKM Alostar sebagai contoh, kita ada 2 program. So struktur dia adalah anda ada college dan anda ada program. Dan kalau anda mempunyai sedikit loss ataupun anda tak sure macam mana nak follow the guidance, saya cadangkan anda boleh rujuk kepada ILKKM Sungai Buloh. Contoh macam ILKKM Sungai Buloh, kita ada advanced diploma, kita ada basic medical science, kita ada ini semua program. Di mana setiap program ni mempunyai ketua program. So kita susun mengikut pentadbiran college masing-masing lah. Kalau di ILKKM Sungai Buloh seperti inilah pentadbirannya. So saya ambil contoh yang paling senang dalam program saya terbahagi kepada 2 program iaitu program advance dan program diploma. Dan program advance pula terbagi kepada beberapa program advance. So contoh program advance yang ada setakat ni yang didaftarkan di bawah BPL adalah applied epidemiology. Jadi ini susunan perlu dibuat oleh siapa? Susunan perlu dibuat oleh manager. Dan jika manager mempunyai cabaran dalam nak menyusun dan mungkin dia tersilap dan sebagainya, boleh rujuk kepada jawatankuasa LMS ICT, jawatankuasa LMS ILKKM Sungai Buloh lah.
Okey, kalau diploma pula kita akan pecahkan kepada DEH lah, Diploma Environmental Health. Okey, saya tunjukkan pula yang bukan program saya, iaitu program sahabat-sahabat saya sebagai contoh LKKM Alustar. LKKM Alustar ada 2 program yang telah diletakkan di sini, nursing dan juga kursus lanjutan. Dan kalau kita lihat di sini ada nursing semester 6, semester 5, semester 3, semester 1 Jan dan semester 1 Julai. Tahniah diucapkan kepada LKKM Alustar. Ini adalah kaedah penyusunan yang bagi saya sangat sempurna dan boleh diteruskan lagi kalau diperlukan untuk subjek dan lain-lain. So kalau kita tengok kat sini di bawah kursus lanjutan pun sama, di bawah sini ada diploma lanjutan kebidanan, kejururawatan kesihatan umum PHN, diploma lanjutan peri-op, yang ini adalah nefrologi perawatan neonatal. Okey, kat sini bagus, cuma saya punya cadangan, ni cadangan saja. Kalau boleh anda seragamkan satu Malaysia punya nama macam mana. So kalau nama dia bahasa Amerika, Amerika saja. Kalau bahasa Melayu, Melayu saja. Itu cadangan sajalah ya. Tapi macam mana pun tak kisah, sama je. Alright, kepada yang tak sure apa yang saya maksudkan ini, boleh maklumkan, saya akan ulangkan macam mana nak buat. Okey, kepada yang tak buat lagi ataupun mungkin nak tambah. So apa yang boleh buat ini adalah oleh manager. Hanya manager yang boleh buat apa yang saya maksudkan ini. Contoh saya ambil contoh. Katakan ILKKM Alustar. Ni saya ambil contoh saja ya, jangan kata saya mengubah dasar ke apa maksudnya saya ambil contoh saja. Katakan ILKKM Alustar nak tambah lagi satu program. Ada wujud satu program baru, so kita akan letak dekat sini adalah create a new subcategory. Ini salah satu cara Ataupun cara yang kedua adalah pergi ke sebelah atas dipanggil sebagai create new category. Ini sebagai contoh. Saya kata lagi sekali, ini sebagai contoh saja. Contohnya kita nak letak satu program, program dekat sini adalah program fisioterapi Ni contoh saja ya. Jangan ada yang speculate about this idea. Just an example. Okay, katakan ada program fisioterapi di LKKM Alustar. Jadi kita akan letak dia di dalam mana? Kita akan letak dia di dalam LKKM Alustar lah. Sebab bawah LKKM Alustar ada program nursing basic, ada program nursing post basic, ada program fisioterapi. Ini contoh saja. So setelah selesai kita boleh tekan create kategori. Selesai So ini contoh. So kalau kita tengok kat sini, fisioterapi pula terbahagi kepada beberapa semester. Contoh So saya akan letak lagi sekali create new category dan saya akan tulis physio. Contoh ni contoh saja. Fisioterapi semester 1. Contoh. Okey, dia akan berada di dalam ILKKM Alustar fisioterapi. So saya tekan create kategori. So dia akan ada subkategori di bawah fizio. Begitulah seterusnya sehingga habis semester yang berkenaan. Okey, setelah selesai contoh fisioterapi semester 1, maka pegawai LMS ataupun manager ni tadi akan create kursus akan create kursus. Ini saya ambil contoh saja, saya akan buang sebentar lagi kepada LKKM Alustar, jangan risau, saya akan buang apa yang saya tunjukkan ini sebagai demo sahaja. Katakan saya tambah lagi satu untuk fisioterapi semester 2. Okey. Saya tulis kat sini fisioterapi SEM 2. Okey, kita boleh nampak di dalam LKKM Alustar, LKKM fisioterapi SEM 1. So ini salah direktif dia salah sebab dia akan berada di dalam semester 1. Sedangkan kita nak dia berada di dalam fisioterapi. So kita akan letakkan dia di dalam fisioterapi. Okey, dan kita akan tekan create kategori. Kalau anda tak sure apa yang saya maksudkan ini, video ni akan dipublish as soon as is being produced by the Google Meet system di dalam iBest punya YouTube channel. Anda boleh review dan buat pengulangan dan semakkan kepada strategi pelaksanaan mekanik pergerakan mouse saya ni Okey, kat sini kalau anda lihat kita ada 2 semester, fisioterapi 1, fisioterapi 2. Okey, kalau berlaku kesilapan maka anda boleh tekan butang gear. Anything with regard to the iBest menu yang ada tulis gear button is actually for you to make an editing. So the editing is very crucial so that you can reposition, you can rearrange all those things Itu yang saya nak maksudkan kepada tuan-tuan dan puan. Alright, selesai. Saya dah ada 2 semester sebagai contoh. 2 semester ni je yang berkenaan dengan pendaftaran kursus yang berkenaan. Maka the next step saya akan create adalah dipanggil sebagai create new courses. So saya akan tekan butang courses Apa idea dia hari ni sebenarnya kita nak create kursus. Tapi sebenarnya kursus ni digunakan untuk belajar, digunakan untuk PDPR. Tapi kita gunakan kursus ini untuk digunakan bagi tujuan meminta student mendaftar diri mereka sendiri pada hari pendaftaran kursus. Okey, saya ulang lagi sekali Apa yang kita nak buat sebenarnya strategi dia, kita akan buat kursus. Tapi kursus ni adalah lebih kepada kursus pentadbiran kelas. So dalam kursus pentadbiran kelas tu kita akan minta mereka
hasilkan salah satu dokumen utama iaitu pendaftaran kursus. So itu strategi. That's why iBest is very robust. You can use it for other purposes also for the sake of meeting your objective. Sebab saya dah beritahu awal-awal, iBest is a tools. So anda nak gunakan untuk benda lain pun boleh. Tapi nak gunakan dia untuk PDPR, apatah lagi. Nak gunakan dia untuk exam, apatah lagi. Itu contoh saja. Okey, kemudian kita akan pergi kat sini. Kita tuliskan sebagai contohlah, kita katakan ILKKM Alostar. Ini contoh Alostar, fisioterapi fisioterapi CM1 CM. Okey, CM, saya suka guna perkataan CM ni sebab dia merujuk kepada kelas management. So kalau nama dia saya akan tulis ILKKM Alostar, saya tulis Alostar lah, contoh Alostar CM. Alostar CM1 CM. Okey, short course, short name lah. Short name ni maknanya dia punya ringkasan. Setelah selesai, maka siapa yang buat ni? Manager. Teacher tak akan boleh buat apa yang saya tunjuk ni. Hanya manager saja boleh buat. Selepas habis, maka basically manager akan menekan butang save and display. So bila manager tekan save and display, maka telah wujud satu kursus yang digunakan untuk belajar, tetapi dia digunakan untuk 3 hari bulan 2 ni sebagai pendaftaran. Okey, saya ulang kursus ni untuk belajar, tapi dia digunakan oleh manager untuk belajar. Okey, 10. Okey, Roger. So kat sini kalau anda lihat dah selesai sebenarnya tugas seorang manager, tapi baru separuh jalan. So tugas yang kedua sebagai manager adalah membuat assignment. So sebagai contoh, saya sebagai manager akan pergi ke participant dan saya akan tekan enroll user. Enroll user di sini bermaksud saya sebagai manager perlu mengamanahkan pegawai A sebagai cikgu kelas fisioterapi semester 1 di Alostar untuk buat pengurusan kelas. Maka selepas itu selesailah tanggungjawab seorang manager. Okay, contoh saya letakkan Puan Arwani lah. Ini saya tunjuk contoh saja. Manager akan pilih nama cikgu yang berkenaan. Contoh saya katakanlah cikgu kelas koordinator kuliah untuk fisioterapi CM1 ni adalah Puan Arwani. So Puan Arwani akan diletakkan sebagai teacher. Pastikan ianya diubah sebagai teacher. Kemudian manager akan tekan enroll selected user. Khalas. Khalas di sini bermaksud selesai. Selesailah satu proses di mana manager buat kursus, kemudian assign cikgu, selesai. So istilah-istilah yang saya maksudkan ini penting untuk tuan-tuan ambil maklum, kerana apabila troubleshoot atau ada masalah, nanti kita akan maklumkan macam tu. Maknanya manager pergi kepada create courses, manage courses, kemudian tolong tengok anda punya cikgu dah assign ke belum. So itu cara nak assign cikgu. So saya ulang lagi sekali, pergi kepada manage course and categories. Dia akan pergi kepada kursus. Okay, contoh tadi fisioterapi dah selesai kan, kita dah tengok kat sini, kita tekan je perkataan fisioterapi, maka fisioterapi tu tak ada pun dekat create new course ni. Anda perasan tak? Nampak? Ini berlaku kesalahan tempat letak. Dia berada di dalam fisioterapi semester 2 sebenarnya. Nampak? Tulis semester 1. Tapi dia letak dalam tempat semester 2. Oh my god. So macam mana nak buat? Jangan risau kita boleh ubah suai dengan hanya menekan butang gear. Kita akan tekan butang gear dan kita akan reposisikan dia. Kita akan ubahlah posisi dia. So posisi dia sepatutnya berada kepada ILKKM Alostar sebagai contoh fisioterapi semester 1. Hanya dengan membuat perkara adjustment seperti ini, maka anda punya kelas tadi ataupun anda punya kursus telah dipindahkan secara automatik ke dalam anda punya tempat yang sebenar lah. Okey, itu adalah yang pertama untuk manager. Yang kedua, selepas manager selesai menjalankan amanah mereka sebagai memberikan assignment kepada cikgu dan cikgu pula yang akan buat tugasan ini, maka habislah tanggungjawab seorang manager. So now saya akan cerita part yang nombor 2. Ada 10 minit lagi untuk saya cerita kepada cikgu pula. Okay, so kepada teacher, teacher basically akan pergi ke kursus. Okay, teacher akan pergi ke kursus. Kalau kita pergi ke bawah ni, kita boleh tengok details about the courses is actually available down here. Kita boleh nampak bawah ni ada tulis fisioterapi semester 1. Kita boleh nampak role assignment is teacher 1. Maksudnya ada seorang teacher dah dimasukkan ke dalam fisioterapi semester 1 CM. CM is stand for class management. So mungkin ada yang bertanya soalan, Encik Aizat, boleh tak saya nak gunakan iBest ni untuk nama-nama kursus lain yang saya nak gunakan untuk tujuan belajar jika saya seorang manager? Nasihat saya, khali tafadhal mashkura. Saya galakkanlah anda buat kerana mungkin nanti anda dah tak ada akses sebagai manager. Jadi sementara ada akses ni, buat dulu kursus tu. Contohlah saya ambil contoh kursus.
Katakanlah ada satu kursus namanya biomekanik contohlah. Ni saya contohkan saja ya, kalau salah minta maaf lah ya. Adalah nama kursus dia kan, apa dia, contoh fisio F, apa APT, PTEH lah contohlah, 1, 2, 3, 4, biomekanik contoh. So tuan-tuan dan puan-puan yang merupakan manager boleh buat benda ni dan boleh masukkan perkara yang berkenaan. Selepas dah masukkan, maka anda boleh tekan save and display. Anda buat je dulu kursus, kemudian masukkan cikgu untuk mentadbir kursus yang berkenaan. Saya tak save lah ya, sebab ini contoh saja. Setelah selesai, maka kali ini, masa ini, saat ini saya akan pergi terus kepada teacher pula ya. So kepada teacher, sebagai contoh dalam kes ni tadi, teacher saya adalah Puan Arwani. So Puan Arwani telah diamanahkan untuk jadi cikgu dalam kelas semester 1 fisioterapi. So apakah yang beliau boleh lakukan? So sebagai seorang teacher, teacher tak ada perkataan site administrator, tetapi teacher ada semua yang selain daripada site admin. So apabila dia telah menjadi teacher, maka beliau akan pergi scroll ke bahagian yang berkenaan untuk dibuat pengurusan tadbir kepada kuliah mereka. So katakanlah Puan Arwani akan pergi kepada LKKM Alustar fisioterapi dan beliau akan pergi kepada LKKM Alustar fisioterapi semester 1 CM. Nah, beliau akan pergi ke sini. Sebab apa beliau akan pergi? Sebab beliau perlu jadi cikgu untuk menguruskan benda ni. Okey. Untuk menampakkan benda ni lebih real, maka saya akan masukkan saya lah sebagai cikgu. Mudah Sebab biasa kalau kita ada banyak masa, saya memang akan minta Puan Arwani pula demo. Tapi saya tengok masa pun mencemburui kita. Kita nak segerakan kita punya taklimat ni. Sebab lepas ni ada meeting kan. So kita akan masukkan cikgu yang bernama Syazwan Aizat. So cikgu Syazwan Aizat ni adalah cikgu. So selepas ni saya akan masuk sebagai cikgu. So habis tanggungjawab sebagai seorang manager. Okey, habis manager. Selepas pukul 9 saya akan stop untuk pembentangan dan saya akan open kepada tuan-tuan puan untuk sesi diskusi lah. Okey, saya sekarang akan login sebagai account teacher dan untuk makluman, saya just nak maklumkan apabila student register ataupun pegawai register kali pertama dalam iBest ni, mereka akan diarahkan untuk membuat email confirmation. Saya ulang, email confirmation perlu dibuat. So perlu tengok dalam spam, perlu tengok dalam inbox email masing-masing kerana kita tak nak orang masukkan email yang bukan email mereka. Contohlah, saya tidak ada email @gmail.com. So nanti apa-apa komunikasi daripada pihak pentadbir sistem kepada individu tidak dapat disampaikan dengan efisien. That's why dia mesti ada email yang berfungsi. Okay, so kat sini kalau saya tengok kita ada nama. So saya akan masukkan nama saya sekarang. Akaun saya lah sebagai seorang cikgu di LKKM Sungai Buloh. So apabila saya masuk, maka saya lost. Contohlah macam ni kan, saya masuk, saya tak tahu. Okay. Tapi saya dah tahu yang saya adalah salah seorang cikgu kelas semester 1 fisioterapi di LKKM Alustar sebagai contoh. Jadi saya akan navigate untuk pergi ke dalam tempat berkenaan. So saya akan pergi ke LKKM Alustar, saya akan pergi kepada program fisioterapi dan saya tahu saya akan menjadi penyelaras bersama dengan Puan Arwani di dalam LKKM Alustar fisioterapi semester 1 kelas management. So saya akan tekan kelas management untuk saya dan Puan Arwani uruskan bagi tujuan pendaftaran pada hari ini. Ini contoh. Setelah selesai yang pertama ini, maka kaedah yang kedua anda perlu ingat adalah anda perlu ambil modul. Anda perlu ambil modul dan yang ketiga anda perlu set upkan student. Okey, saya akan mulakan yang paling mudah dulu iaitu set up student. Kita tahu bahawa setiap program dan setiap student dia ada tempat dia sendiri. Dia tak akan macam indirectly tak tahu ke mana nak pergi. Oleh yang demikian kita perlu pastikan hanya student yang berkenaan sahaja masuk ke dalam program kita ataupun student yang berkenaan sahaja masuk dalam kursus pendaftaran kita. So cara dia adalah yang pertama, saya sebagai cikgu, so saya akan copy link yang di sebelah atas ni, saya akan copy link dengan baik-baik. Saya punya contoh ni, saya akan copy link ni. Link ni bertujuan untuk apa? Link ni adalah bertujuan untuk memudah cara pengaksesan ataupun cara-cara nak mengakses kepada kelas ataupun kepada kursus anda. So saya dah copy the link. So step yang pertama selesai. Saya dah copy link URL untuk saya share via WhatsApp, untuk saya share via Telegram, untuk saya paparkan dalam bentuk tulisan dan student type sendiri pakai phone dan boleh masuk. Tetapi student tak boleh masuk kalau student tidak ada account. Saya tunjukkan contoh, saya log out ya. Saya log out maksudnya saya keluar dan saya masukkan link tadi. Bila saya nak masuk, saya tak boleh masuk terus. Saya kena masuk menggunakan username dan password.
Dan kalau saya bukan student dalam kelas tu, saya tak boleh masuk. Dan kalau saya bukan cikgu dalam kelas tu, saya tak boleh masuk. So ini dia punya security. So kalau siapa-siapa yang pernah bertanya kepada kami di peringkat IBES, adakah dia mempunyai security, memang security-nya level-level dewa. Sebab kita pun boleh tahu pukul berapa student tekan butang yang kita cakap tadi. Okey, setelah selesai, persoalan dia, macam mana student nak masuk? Sebab tadi manager hanya letakkan Puan Arwani dan Encik Syazwan saja. So cara dia begini. Tuan-tuan dan puan akan pergi ke sebelah kiri. Sebelah kiri ini dinamakan sebagai navigation bar. Ada keadaan mungkin tuan-tuan dan puan akan perasan, tak adalah apa yang Encik Syazwan tunjuk, tapi sebenarnya dia ada. Dia bersembunyi di sebelah navigation bar. So anda boleh tekan butang navigation bar dan anda boleh pergi ke participant, dan step yang seterusnya adalah anda akan pergi kepada gear icon. So di gear icon ni dia ada perkataan enrollment method. Anda perlu tekan butang ini. Saya ulang lagi sekali, apabila anda masuk dalam kursus anda buat kali yang pertama, selepas anda navigate, selepas anda navigate itu maksudnya saya adalah cikgu yang telah di-assign oleh manager untuk menguruskan kelas yang saya merupakan penyelaras ataupun pegawai koordinasi, maka saya perlu cari kelas saya yang telah di-assign oleh manager. So tanggungjawab ni kena jelas lah. Maknanya manager kena bantu dulu pegawai-pegawai ni untuk dijadikan teacher bagi kelas yang berkenaan. Dia ada sistematik sikit. So kat sini saya dah tahu saya akan berada di dalam fisioterapi semester 1 di Alostar sebagai contoh, dan nama kelas dia adalah semester 1 CM. So saya akan klik sebab saya dah di-assign oleh manager tadi kan. Dan step yang seterusnya saya dah masuk dalam kursus ini. Step yang kedua, saya perlu mentadbir urus kelas ini. So cara nak mentadbir urus adalah saya perlu pergi ke participant dan saya perlu masukkan participant dalam kelas ini. So cara nak masukkan ada banyak cara, tapi saya tak nak bincangkan benda tu. Saya just nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan, untuk pergi ke sebelah kanan ni ada satu gear icon namanya enrollment method. Klik butang enrollment method. Selepas klik butang enrollment method, anda akan perasan manual enrollment berwarna hitam dan self-enrollment dalam kurungan student berwarna kelabu. Jadi anda boleh tekan butang mata. Butang mata ni bermaksud kita nak make it available ataupun make it visible to the eyes of students. Okay, so kita akan make it visible, dan jangan lupa tekan butang gear untuk kita buat tetapan ataupun kita buat setup lah. So kat sini kita akan lihat akan ada setup seperti yang saya tunjukkan ini, dan kita akan masukkan enrollment key. Okey, oleh kerana ini adalah kursus yang main-main, sebab lepas ni saya akan delete. Saya akan tunjukkan contoh anda kena tulis perkataan ni, contoh Physio 2020 Alias. So Physio 2020 Alias ini adalah saya punya enrollment key. Saya ulang ini adalah enrollment key. Apabila student masuk dalam saya punya kursus, mereka tak boleh masuk, melainkan mereka masukkan enrollment key ini, barulah mereka dikira sebagai student. So anda mesti sharekan anda punya enrollment key mengikut kesukaan anda, dan pastikan ianya datang pada tempat yang betul. Maknanya kepada student yang berkenaan sajalah. So saya akan tuliskan kat sini. Lepas ni anda akan cuba anda akan cuba pergi ke link yang berkenaan dan juga pergi masukkan enrollment key yang berkenaan, dan anda akan jadi student saya konon-konon dalam ILKKM Alostar Fisioterapi semester 1. Okey, setelah selesai, maka tetapan yang nombor 2 penting. Pertama, enrollment key yang paling penting. Kedua adalah enrollment duration. Ini nasihat saya kepada pegawai-pegawai semua untuk meletakkan minimum 1 semester lah. Saya biasa letak 200 hari. Kerana apa? Ni just sharing the ideas lah ya. Tujuan penggunaan kelas management selain daripada untuk mendaftar kursus, dia boleh digunakan untuk apa-apa saja. Contoh di Sungai Buloh dalam program kesihatan persekitaran sebagai contoh, kami gunakan untuk komunikasi rasmi kepada student. Even mentor-mentee pun kita akan pakai IBES. Even nak maklumkan clinical attachment, visit, takwim, bla bla bla, you name it, everything is via online. So student have no right or excuses to argue that they did not know, because we already post it inside a official area which is IBES. Ini contohlah aplikasi. Kalau tuan-tuan nak gunakan seperti demikian pun tidak ada masalah ya. Okey, itu yang kedua ya. Pertama adalah enrollment key, yang kedua adalah enrollment duration. Ada setengah pegawai setkan dia kepada 2 hari, 1 hari terpulang. Maknanya dia boleh guna pada hari itu je. Tapi nasihat saya bagi lama sikit pun tak ada masalah, sebab anda still boleh gunakan dia untuk tujuan berkomunikasi dan berinteraksi secara aktif dengan student. Okey, kemudian yang ketiga
adalah maksimum user enrolment. Ini penting ya, kerana kita perlu tahu berapa orang yang akan masuk dalam kelas ni. Saya ambil contoh saja, katakan kelas ni ada 30 orang dan saya akan tulislah beberapa ayat-ayat seperti selamat datang ke ILKKM. Okey, selepas kita kata selamat datang, maka kita akan bagi peringatan kepada mereka. Sila update profil anda dan pastikan tiada kesilapan. Tidak ada peluang kedua. Jika kesilapan dibuat. Contohlah. So, anda akan tekan save changes. Selepas anda tekan save changes, maka selesailah self enrollment ini. So, kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda nak nampak apa yang saya maksudkan ini, maka anda boleh cuba tekan link yang saya akan share sekejap lagi ni pada ruangan chat. Pada ruangan chat sekarang, saya akan share satu link. Kalau anda dah ada akaun iBest, anda akan boleh terus pergi ke link berkenaan. Anda tak boleh buat apa-apa, anda tak boleh masuk pun, melainkan anda memasukkan enrollment key. Boleh cubalah, boleh cuba. Kalau siapa yang faham, boleh cuba. Siapa yang tak faham ataupun kurang pasti, boleh maklumkan kemudian ya. Okey, setelah selesai, itu step yang pertama untuk set up enrollment key. Nanti kalau ada apa-apa masalah, ini step yang pertama, enrollment key. So nanti kalau anda nak rujuk pada pegawai LMS pun maklumkan saya ada masalah enrollment key. So pegawai LMS akan bantu anda. Okey, enrollment key ni macam ni encik, macam ni puan. Okey, kita akan bantu seperti demikian. Okey, yang terakhir, bukan yang terakhir, yang second last. Yang second last adalah kita nak set up macam mana ianya nak digunakan untuk tujuan pendaftaran. Senang saja ya. Pihak AJK LMS LMS ET, LMS and Educational Technology LKK Sungai Buloh telah mereka bentuk dia punya software lah ataupun dia punya activities yang tuan-tuan dan puan boleh pakai terus secara direct. Kat sini dah ada link kan tadi, Puan Hamizah dah share kan daftar apa tadi Puan Hamizah? bit.ly daftar iBest. Okey, saya akan tunjukkan sekarang. Saya akan pergi ke link yang berkenaan daftar iBest 2021 ni. Kalau saya pergi dekat dalam folder yang Puan Hamizah share ni tadi, akan ada satu bahan yang dinamakan pendaftaran ILKKM V1 MBZ. Nampak ke? Okey, yang ni. Gambar dia adalah seperti berikut, pendaftaran ILKKM V1.MBZ. So .MBZ ini anda perlu download. Okey, ini step yang nombor 2. Tadi dah settle enrollment key. Step yang nombor 2 adalah anda perlu download dokumen ini. So cara nak download seperti mana semua tahu, ini adalah dokumen daripada Google Document. Anda right click kepada dokumen berkenaan dan anda tekan butang download. Okey, saya tak pasti kenapa saya tak boleh tekan ni. Tapi kalau anda tekan, sepatutnya dia boleh download lah. Dekat sini ada satu butang nama download. Anda boleh tekan lah download. Okey, so anda boleh tekan download. Dia akan download Dia akan download pendaftaran _LKKM v1.mbz. Inilah file yang akan digunakan dalam step yang kedua. Okey, selesai. Selepas anda dah settlekan participant, next step adalah memasukkan MBZ ini ke dalam kita punya widget ataupun ke dalam kita punya ruang kerja ataupun dipanggil sebagai workspaces. So cara nak buat adalah anda klik kepada butang gear dan anda pergi kepada restore. Saya ulang anda pergi kepada butang gear dan anda pergi kepada butang restore. Okey. Selepas anda pergi kepada butang restore, maka anda akan memasukkan widget ini tadi. Sebab ini adalah something yang LMS Sungai Buloh dah buatkan. So anda pakai je. So anda akan tekan kepada choose file. Kemudian anda akan tekan choose file again untuk anda pilih dekat mana dokumen ini. So dokumen ini akan berada pada file download. Okey. Oh, internet connection di Sungai Buloh nampaknya sedikit mencabar. Dan saya akan tekan upload this file. So selepas saya tekan upload this file, dia akan ada perkataan restore. Tengok baik-baik ya. Saya ulang semula. Pertama, anda akan buat participant setup. So participant setup ni untuk adakan enrollment key. Step yang kedua adalah anda akan pergi kepada gear icon untuk memasukkan bahan MBZ. So MBZ ini akan dapati di mana? Tengok di dalam link yang telah disediakan oleh LMS. Anda akan tekan butang restore. Kita akan ambil modul yang telah dibuat oleh AJK kami ni terus ke dalam anda punya setup. Lepas tu khalas siap. Choose a file. Anda tekan choose a file again and then you choose the file pendaftaran _ILKKM v1.mbz. Anda tekan open dan anda tekan upload. Okey. Ini adalah ulangan yang kedua. Kemudian anda tekan butang restore.
Selepas anda tekan butang restore, dia akan menyatakan maklumat berikutlah, backup details dan sebagainya. Kemudian anda akan nampak ada 4 aktiviti. Yang ini pertama forum, yang kedua adalah quiz, yang ketiga adalah simple certificate, yang keempat adalah assignment. Kemudian anda tekan continue. Okey, step yang ini adalah merupakan step yang paling crucial. Saya ulang, step yang ini adalah step yang paling crucial. Jangan silap buat ya. Kalau silap buat, maka anda akan mendapati bahawa ianya akan berada entah di mana. Okey, itu saja concern saya. So, mana butang yang kita nak pilih? Saya nasihatkan tuan-tuan dan puan-puan yang akan menggunakan sistem iBest ni untuk pilih yang atas sekali ni, iaitu restore into this course. Ingat ayat ini, restore into this course. Jangan pilih selain daripada ayat yang saya maksudkan ini. Saya ulang, jangan pilih selain daripada ayat yang saya maksudkan ini. Okey? Allah, saya dah terreject orang pula. Itulah. Baru nak bagi dokumen, ada orang request masuk kan. Saya minta maaf. Saya mohon pegawai yang berkenaan, kalau ada yang tengah nak cuba masuk, masukkan lagi sekali. Request lagi sekali sebab saya dah terreject tadi. Okay, restore into this course. So kita akan tekan continue lah yang ni restore into this course, tekan continue je. Jangan ambil selain daripada yang saya nyatakan ini. Setelah selesai, anda tekan butang next, anda tekan, okay, saya tekan sekejap saya perlu admit pegawai untuk join. Kemudian saya tekan next lagi sekali, kemudian dia akan ada, dan last sekali dia akan tulis perform restore. Dan ini adalah yang terakhir punya step. Saya akan tekan perform restore dan automatically dia akan masuk. Dia memang pantas lah sebab kita sewa server, so dia memang sangat laju. Sekejap dia dah masuk. Okay, so ini dah kita punya bahan. So dah siap belum? Step nombor 2 selesai. Step nombor 3 adalah edit. Step nombor 3 adalah edit. Edit ni adalah untuk bagi dia boleh pakailah untuk student kita. Okey, apabila telah selesai, dia sebenarnya step dia ni kalau saya boleh nampak dia tak sampai pun lah, tak sampai 10 minit lah. Sekejap je sebenarnya. Tapi anda kena faham lah apa yang nak kena buat kan. Kemudian anda akan tekan turn editing on. Okey, ini adalah step yang ketiga. Step yang pertama tadi adalah buat participant. Step yang nombor 2, masukkan MBZ ke dalam kursus. Step yang nombor 3, edit. Edit ni tak lain tak bukan edit lah. So edit yang pertama, saya nasihatkan tuan-tuan dan puan, edit yang berikut ya. Edit dia punya pengumuman ni. Buang pengumuman ni. Ini edit yang pertama. Tuan-tuan dan puan follow je saya punya idea ni supaya dia seragam dan memudahkan semua orang. So saya dah buat edit yang pertama, buang pengumuman yang lebih. Edit yang kedua, buang topik. Ni saya ajar satu-satu, saya share satu-satu ni kaedah supaya tuan-tuan dan puan ada guide yang lebih komprehensif. Step yang seterusnya, buang topik yang bawah. Kita buang je sebab ini semua adalah topik-topik yang lebihan sebab dia merge kan. Dia merge maksudnya dia masuk. So yang ada asal tadi dia tak akan consider lah. Okay. Selepas kita dah siap semua benda ni, maka kita akan pergi ke satu tempat namanya registration of subject. Ingat, yang inilah yang penting ni, registration of subject. Registration of subject ni adalah tempat yang kita nak membuat setup kepada kita punya slip pendaftaran. Okay, saya ulang, dalam proses editing, kita akan buat housekeeping dulu, buang mana yang tak berkenaan. Biasanya saya buat last lah, saya buat awal pun tak ada masalah. Next step yang paling crucial adalah registration of subject transcript. Yang ini tuan-tuan dan puan kena bantu untuk diri sendiri, bukanlah bantu diri sendiri, maksud saya bantu organisasi tuan-tuan dan puan buat satu template yang berkaitan dengan anda punya program dan kursus serta senarai kursus yang student sepatutnya register. Namun saya pun telah faham dan tuan-tuan dan puan pun jelas bahawa kadang-kadang kita tak tahu nak buat macam mana kan. So saya cadangkan anda boleh rujuk kepada template yang telah disediakan oleh pihak LMS Sungai Buloh. Yang inilah contoh. Final transcript format iBest 2022 all. So anda boleh download contoh ini, anda boleh download file file Word ni dan anda boleh adjust according to your name of subject dan sebagainya. Alright? So itu saya punya highlight. Saya harap tuan-tuan dan puan sedarlah, maknanya yang kita letakkan di dalam registration of subject ni bukan seperti mana yang tuan-tuan dan puan mahukan. Tuan-tuan dan puan perlu edit. So cara nak edit, tuan-tuan dan puan akan pergi kepada edit di sebelah kanan ni, tekan butang edit setting. Dan apabila telah tekan butang edit setting, maka segala-galanya telah terpapar untuk digunakan terus oleh tuan-tuan dan puan. Tetapi yang perlu diubah adalah yang berikut. Yang ini tuan-tuan dan puan kena ubah. Saya mohon tuan-tuan dan puan ubah ya. Iaitu apabila saya klik dan saya download
ini adalah contoh transkrip yang bukan program tuan-tuan dan puan-puan. So of course lah dia tidak akan comel lah kalau kita print sebab dia akan tampal nama student tetapi pada kursus yang bukan kursus tuan-tuan dan puan-puan. So untuk memastikan ia adalah kursus tuan-tuan dan puan-puan, maka tuan-tuan dan puan-puan saya jemput untuk download soft copy AJK LMS dah buat, edit lah ikut suitability program masing-masing. Ini contohlah kami dah bagi contoh, ada chop, ada logo. So apa yang perlu edit? Edit lah logo. Yang kedua, edit lah chop. Kemudian edit lah yang bawah-bawah ni. Memang kami bagi yang ada yang perlu diedit sikit lah ya. Itu tak lain tak bukan adalah QA/QC. Maksudnya kita tahulah you make it or you not make it. So selepas dah edit, maka kita akan upload. Saya ulang apabila anda tekan edit setting tadi. Okay, saya ulang semula. Selepas kita dah buang announcement, selepas kita dah buang topik 3, kita dah buang topik 4, step yang berikutnya akan edit registration of subject transcript ni. Anda akan tekan butang edit dan anda akan tekan edit setting. So pada edit setting ni, step yang paling crucial lah sebenarnya adalah buang design ni. Dekat design ni tolong buang. Tak nak pening-pening kan, buang je dulu. Nak buang dulu pun tak apa, buang je dulu. Selepas dah buang, maka masukkan yang baru. Nak masukkan yang baru, nak dapat dekat mana? Ambil daripada kami punya contoh. Contoh ni macam mana nak buat? Yang ini anda boleh belajarlah perlahan-lahan dengan kawan-kawan di Sungai Buloh ataupun di tempat-tempat lain. Macam mana kita nak edit Microsoft Word. Dari segi logo, dari segi gambar dan sebagainya. Saya rasa itu tak ada masalah. Tuan-tuan puan mampu melakukannya. Dan selepas dah siap, tolong save anda punya dokumen ini dalam bentuk picture. Saya ulang tolong save apa yang anda telah buat ini dalam bentuk picture sebab itu lebih mudah untuk berintegrasi dengan sistem. Sama ada anda print screen, saya tak galakkan. Sama ada anda export kepada picture, saya galakkan. Apabila anda download ni nanti, anda perlu download sebagai Word, kemudian anda edit lah. Selepas anda edit, maka anda boleh gunakan. Okey, contoh saya dah edit dan saya dah dapat picture yang berkenaan, maka saya akan masukkan di sini. Okay, so macam ni cara nak masukkan. Okay, saya ambil contoh saya delete yang lama. Katakan saya dah siapkan saya punya gambar. Saya pun dah nak masukkan saya punya file ni. Saya katakan file, saya akan masukkan file yang berkenaan iaitu saya punya example of transcript ni. Ni katakan adalah tuan-tuan dan puan-puan punya. Saya katakan upload dan dia akan ready untuk digunakan. Kemudian di bawah ni kalau tuan-tuan perasan dia adalah native HTML code. Saya ulang dia adalah kod yang telah ditulis dan ianya telah disusun bagi kesesuaian template yang telah dicipta. So kalau tuan-tuan dan puan adjust, jangan adjust yang pelik-pelik sebab nanti dia akan lari semua benda. So untuk mengelakkan berlaku kelarian-kelarian ini, maka saya akan cadangkan untuk buat seperti berikutlah Saya tunjukkan contohlah macam mana nak edit format transkrip ni supaya nanti tak banyak yang silap Sebab kalau banyak yang silap nanti dia akan ada kesilapan lah. Sekejap sekarang dah pukul 9 suku ni, sepatutnya saya dah kena tamatkan. Sekejap, file saya akan download sekarang. Maaf ada sedikit kelewatan dalam loading ni sebab saya tengah guna banyak sistem dalam satu masa. Okey, saya dah download. Alright, so kepada tuan-tuan dan puan-puan yang nak gunakan template yang telah disediakan oleh AJK LMS, dipersilakan, free to use, but you need to change according to your needs, according to your preference, according to your suitability and so on. So apabila you dah buka, first kali of course lah you akan change you punya logo, you akan change you punya list of subject. Cuma saya punya concern adalah pada list of subject. Pada list of subject, saya mohon jangan buang tetapi hide. Okey, itu saya akan tunjukkanlah cara dia macam mana sekejap. Sementara menunggu Word ni loading, kita akan pastikan kod-kod ini tidak diusik. Kalau terusik ataupun terganggu, maka kita boleh ada backup. Kat sini pun sebenarnya dah ada backup, iaitu dipanggil algorithm. Anda boleh ambil copy dan paste. Ini adalah peringkat yang saya rasa kalau boleh jangan pergi ke level itulah, tapi kalau berlaku kami akan bantulah Okey, selepas dah buka, okey ni contoh. Dah buka ini adalah contoh transkrip dalam bentuk Allahumma salli ala sayyidina dalam bentuk Microsoft Word yang boleh digunakan oleh tuan-tuan dan puan untuk diedit mengikut preference masing-masing. Baik, saya akan tunjukkan sekarang macam mana nak edit. Okey, cara nak edit dia tuan-tuan dan puan, katakanlah tuan-tuan dan puan punya subjek taklah sebanyak ini taklah sebanyak ini. Ini ada 11 contoh kan subjek kan. Sedangkan tuan-tuan dan puan punya subjek tak sampai 11 pun, hanya ada contohnya 10. Jadi macam mana kita nak edit all those things?
Okay, cara nak edit dia, nasihat saya, cadangan saya lah ya, anda akan pergi kepada table design dan anda akan hidekan dia. Hidekan ni dengan kata lain, sembunyikan. Sembunyi ni contoh paling senang nak sembunyi, kita hilangkan border, lepas tu yang border ni kita letak balik, okay. Kemudian nak hidekan macam ni Encik Izzat, paling senang tukar colour je lah. Tukar colour kepada colour putih. Dia jadilah hide. Ni panggil hide ataupun sembunyi. Okay. Nanti kalau tak sure boleh repeat balik video yang saya tunjukkan ni. Saya ulang balik semula. Cara dia basically anda akan select kepada berapa sahaja kod khusus yang berkenaan. Kemudian anda akan buang dia punya garisan. Anda akan wujudkan garisan yang sesuai dan anda akan tukar color kepada font itu. Maka hilanglah dia punya bentuk. So setelah selesai maka anda dah ada dalam bentuk Word. Anda boleh save anda punya dokumen yang baru ini kepada bentuk PDF. Lepas tu anda boleh pergi kepada PDF converter untuk convert PDF kepada picture. Okay, itu dia punya step. Saya tak tunjuk lah sebab internet ni macam tengah mencemburui saya takut kelewatan. Jadi itu step dia. Jadi nak edit gambar untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, contoh logo dah ada, jangan delete tetapi anda akan right click dan tekan butang change picture. Saya ulang kepada mereka yang nak edit logo, jangan delete tetapi anda tekan change picture. Tukarlah mengikut anda punya picture yang telah anda reka bentuk di dalam Canva, di dalam PowerPoint dan lain-lain. Sama juga dengan Chop, sama juga dengan yang lain-lain. Kalau anda perasan kat sini, kita ada ayat seperti berikut. Kalau anda perasan, semester pendaftaran tahun 2022 ni dah ditambah baiklah oleh Puan Nadia, tak silap saya. Anda boleh gunakan template yang terlatest ini. Okey, setelah selesai maka anda akan save sebagai PDF. Saya ulang. Lepas tu ambil PDF tu balik, convert kepada picture. Lepas tu picture tu upload di dalam design option ni. Okey. Dah selesai. Yang bawah ni jangan musik sebab inilah dia punya urutan perkataan. Yang penting sebenarnya dekat sini adalah restrict access. Restrict access ni kalau anda tengok dia dah cakap dah must match the following, iaitu pengakuan 80. Jangan usik, biar je. Nak tengok boleh, tak nak tengok pun tak apa. Yang penting jangan usik. Dah siap, tekan save and display. Itu sahaja dan siap. So kalau saya tekan get certificate, maka dia akan keluarlah contoh transcript registration untuk saya sebagai seorang student. Konon-konon lah. Ini contoh. Nombor metrik, nama dia akan keluar sendiri dan dia akan adalah nama dan nombor metrik. Memang comel lah kalau anda ikut template, dia memang fit cantik-cantik je kat situ. Even anda adjust seperti yang saya ajar pun dia akan cantik-cantik je kat situ. Dan QR code ini akan boleh digunakan untuk tujuan pengesahan. Anda akan try dan tengoklah sendiri nanti macam mana hasil dia. InsyaAllah anda akan suka. Okey, selepas dah habis semua tu, maka anda kena faham apa yang student akan buat. Basically, student akan buat pengakuan. Selepas student buat pengakuan, student akan klik butang registration of subject transcript ni untuk generate dia punya pendaftaran. Bukti pendaftaran yang dia dah daftar pada 3 bulan 2. Saya ulang, pertama kena buat pengakuan, kedua dia kena buat pendaftaran. Okay, so apabila dia klik dan dia akan tekan get certificate ni, maka dia punya certificate ni akan terhasil. Tolong bagi tahu dekat student anda, dah hasilkan, tolong download. Okey, saya ulang, apabila telah terhasil yang ada QR code dan sebagainya, maka mohon bantuan untuk memaklumkan kepada student, downloadkan. Okey, selepas dah download, maka step yang terakhir oleh student yang patut mereka lakukan adalah memasukkan apa yang mereka telah download tadi. So ianya berada di bawah ini, namanya submission registration. So student, kita minta kepada semua student untuk masukkan balik. Dia akan ada tulis butang kat sini, upload assignment. So tekan butang upload assignment tu, tapi bukan upload assignment lah, upload PDF yang dah di-download tadi. Saya ulang, upload PDF yang telah di-download tadi, maka selesailah proses pendaftaran. Alright, so itulah step-step dia. Cuma ada lagi satu step yang paling crucial adalah time setup. Time setup ni penting kerana saya faham ada setengah pengajar dia minta student register dulu dalam iBest. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Tapi saya cadangkan anda perlu kawal supaya student tak generate hari ni. Student generate 3 hari bulan nanti. Sebab ada setengah pegawai dia suka prepare awal. Tapi 3 hari bulan dia tahu benda tu berjalan. So cara tu ada paling smart dengan membuat kawalan. So cara nak kawal pada pengakuan ni, untuk makluman tuan-tuan dan puan, tekan edit setting. Dan tuan-tuan dan puan tolong kawal dari segi restrict access. Saya ulang pergi kepada pengakuan. Kemudian tuan-tuan dan puan tekan butang edit.
tekan butang edit setting, dan tuan-tuan dan puan boleh tekan butang apa yang dipanggil sebagai restrict access. Dekat restrict access ni, apa yang kita akan buat adalah kita akan kawal dari segi masa. So kita akan letak date. Maksudnya dia hanya available pada 3 hari bulan Februari 2022 pada jam 12.30 malam. Ini contoh. Okey, dah siap, anda tekan save and display. Bila saya tekan save and display, maknanya pengakuan ini mesti dibuat selepas 3 hari bulan ataupun selepas 12.30 malam pada 3 bulan dan ke atas, pada 3 bulan lah specifically. Dan anda juga boleh buat dia hanya pada 3 hari bulan. Maknanya dia mesti buat pada 3 hari bulan daripada jam sekian-sekian sampailah 3 hari bulan jam 11.55 sebagai contoh. Maksudnya 1 hari lah dia punya masa untuk mendaftar. Kalau selain daripada tu dia dikira tidak mendaftar. Okey, jelas ya? Ada apa-apa soalan tak? Nanti saya buka soalan kejap lagi lah kan. Okey, habis dekat sini, maka selesailah tugas. Maknanya student hari ni pun dah boleh register dalam IBES. Dah boleh masuk pun dalam kursus. Tapi mereka akan buat pengakuan dan selepas buat pengakuan, mereka boleh jawab, mereka boleh generate transkrip mereka. Dan selepas transkrip tu dah di generate, mereka boleh upload. Tujuan upload transkrip balik ni adalah untuk tujuan tuan-tuan dan puan-puan nak mudahkan rekod tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dah selesai, maka itu saja yang saya nak cerita. Kat sini nampak ada kesilapan. After 3 Februari, before 3 Januari. Ini silap lah. Ini anda kena betulkan. Okey, untuk memudahkan proses kita punya praktikal ni, saya dah perasan dah ada pegawai-pegawai yang berkenaan dah cuba masuk sebagai student, betul? So saya mohon tuan-tuan dan puan-puan yang telah masuk sebagai student untuk mencuba apa yang telah saya maklumkan ini. So itu sahaja untuk saya punya taklimat yang lebih kurang dalam 45 minit ni. Saya minta maaf sebab ada ambil masa sikit tadi. Cuma yang ini saya perlu adjust sikit lah ya. Sebab hari ni 27 hari bulan. Sebab kalau tidak, maka student-student yang baru masuk tadi, konon-konon student tu tidak dapat akses. So saya akan buanglah restriction ini. Okey, saya jemput tuan-tuan dan puan-puan yang telah konon-konon join kelas ini untuk cuba generate dan hasilkan dan sharekan pengalaman tuan-tuan dan puan via Google Meet ataupun menggunakan apa yang dipanggil sebagai chat. Okey. So taklimat saya sebenarnya dah habis kat situ. So anda dah sempurnakan semuanya step, iaitu daripada enrollment method, anda dah import dan restore, kemudian anda dah edit dan anda dah masukkan template masing-masing dan anda dah cuba. Okey, bila anda dah cuba, maka khalaslah, selesai part pendaftaran khusus. Nampak macam senang kan? Tapi memang senang pun, insyaAllah. Dah habis semua, tekan turn editing off, maka selesailah kita punya penyetingan yang berkenaan. Okey, daripada saya punya taklimat dah habis. Saya mohon untuk off dulu rekod ni supaya Q&A kita buat video yang lagi satu ya. Sementara itu tuan-tuan boleh tanya soalan lah kalau ada soalan, dan kalau ada yang saya tertinggal mohon